YB Salahuddin Ayub telah pun disahkan meninggal dunia kira-kira pukul 9.23 malam tadi, 9.23 malam tadi oleh anaknya. Dan berita tentang perkebumian sebagaimana dan sebagainya, nanti saya akan update lagi di dalam Facebook saya, dalam Twitter saya, dalam Facebook saya. Kita doakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedekahkan Fatihah kepada beliau. Kita doakan semoga beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman, beramal soleh, di kalangan para solehin, para anbiya. Diampunkan segala dosa, kan? Diampunkan segala dosa beliau. Dan bagi saya lah, malam ni insyaAllah saya akan bercerita personal kisah saya dengan YB Salahuddin Ayub ni. Dan personal kisah saya. Ini kisah saya. Tonton mungkin ada kisah tonton, mungkin tonton kenal, tonton tak kenal. Saya mengenali YB Salahuddin ni bukan sebagai seorang menteri, tapi saya mengenali beliau sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kawan. Dan YB Salahuddin ni adalah orang ketiga dalam tahun ini, kawan saya yang meninggal dunia. Orang ketiga meninggal dunia. Beliau telah berlaku pendarahan otak. 2 hari lepas beliau dimasukkan ke hospital. Dia dalam program berceramah di Alustar, kan, dalam program berceramah di Alustar. Kemudian dia tak berapa sihat, dah masuk dalam bilik, muntah-muntah pada waktu itu menurut kata sahabat saya. Kemudian dibawa ke hospital, diperiksa, berlaku pendarahan. Kemudian doktor suggest untuk mengadakan pembedahan. Dan tadi disahkan telah meninggal dunia pada kira-kira pukul 9.23 malam. Pada awalnya ada berita beliau telah meninggal dunia, tapi dinafikan kerana belum ada kepastian. Doktor mengatakan masih lagi bernafas, jantung masih lagi berdegup. Kita menunggu sampai betul-betul final. Dan 9.23 tadi anak beliau Fatihah Salahuddin di dalam Facebook telah pun upload satu kenyataan mengatakan sah bahawa ayahnya telah meninggal dunia kira-kira 9.23 petang. Sebaik saja Dr. Zaliha melawat, I think mungkin beliau balik, dan kejadian itu berlaku lah. Ajal maut Allah SWT tentukan. Malam ni saya cerita personally tentang YB ni dan bagaimana dia bagi saya ini personally lah, bagi saya dia telah melakukan yang sangat baik untuk negara kita. Dan bagi saya dia telah mendapat satu pengakhiran yang baik, husnul khotimah sebenarnya, satu kematian yang baik, di mana dia telah berjaya, bagi saya lah, ini personally saya cakap, telah berjaya meninggalkan satu perkara yang insya-Allah jadi pahala buat beliau sehingga sampai bila-bila. Beliau menolong orang susah dengan program rahmah dan sebagainya, dan kita kena teruskan lagi program ini. Dan beliau menginitiatekan perkara ini sehingga kita dapat satu idea rahmah, kan, orang susah boleh dapat diturun ke padang dan sebagainya. Dan saya share sikit kenapa saya kata dia sahabat sehingga akhir hayat dia. Saya dengan dia lah, InsyaAllah saya akan cerita. Tapi sebelum tu saya nak komen sikit jugalah tentang kenyataan daripada Faiz Saiful berkenaan dengan program apa nama, konsert 1975, konsert satu band yang yang melakukan aksi yang cuba nak mencabar kedaulatan undang-undang di negara kita, dan akhirnya dihentikan oleh Fahmi Fazil. Dihentikan oleh Fahmi Fazil konsert tersebut, dan juga 2 hari program tersebut pun dihentikan. Dan akhirnya dengan tegasnya kerajaan ini mengambil tindakan. Thank you Fahmi Fazil mengambil tindakan. Dan hari ini Wan Saiful Wanjan menyatakan bahawa jika Fahmi Fazil patut letak jawatan disebabkan oleh tindakan daripada
tindakan 1975 tu, ban the 1975 itu. Tapi timbalan Menteri KPDN Menteri KKD mengatakan bahawa kan, jika Wan Saiful didakwa rasuah, logikkah Menteri KDN letak jawatan? Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ning Ching telah menolak desakan ahli parlimen Wan Saiful Wan Jan supaya Fahmi letak jawatan berikutan kontroversi kumpulan The 1975. Teo berkata gesaan demikian adalah tidak logik. Adakah Wan Saiful akan meminta Menteri Pengangkutan meletak jawatan jika ada yang melanggar had laju atau peraturan jalan raya? Perlukah Menteri Dalam Negeri meletak jawatan sekiranya orang awam mencuri atau disyaki rasuah? Kemudian didakwa di mahkamah seperti yang berlaku kepada Wan Saiful, katanya. Dia merujuk kepada dua pertuduhan kes Wan Saiful berhubung skandal Jana Wibawa. Pada hari Jumaat, dua anggota lelaki British 1975 bercium semasa di atas pentas festival Good Vibes sebagai bantahan terhadap undang-undang Malaysia berkaitan LGBT. Ini mencetuskan balik balas orang ramai dengan Wan Saiful membidas Fahmi. Dia berkata harus bertanggungjawab dan meletak jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Yang pertama sekali nak bagi tahu dengan Wan Saiful lah. The 1975 ni tak pernah hantar notis dia nak buat macam tu. Okay, itu yang pertama. Dan betul lah kata timbalan Menteri KKD tadi. So patutkah Menteri KDN letak jawatan hanya kerana Wan Saiful Wan Jan didakwa mengamalkan rasuah? Wajar tak Wan Saiful Wan Jan meletak jawatan kerana beliau telah bukan didapati bersalah lagi, didakwa melakukan rasuah. Didakwa. Kalau dia kata tak, tapi saya baru didakwa, saya belum lagi didapati bersalah. 1975 tu, The 1975, walaupun dia melakukan aksi itu di hadapan kita, bukan kita nak menentukan dia bersalah atau tidak. Itu terpulang kepada hakim. Dia tak bersalah lagi. So kalau itu nak dijadikan alasan bahawa kena letak jawatan, maka Wan Saiful Wan Jan kena letak jawatan. Wan Saiful Wan Jan kena letak jawatan terlebih dahulu. Sebenarnya tuan-tuan, dia orang dah tak ada modal lah. Dia untuk tuduh kerajaan ni kerajaan LGBT. Tuan-tuan tahu tak, pada zaman bila Eilish datang Malaysia, dia kibar bendera LGBT. Konsep tu tak dihentikan tau. Pada zaman Perikatan Nasional Memerintah. Tahun 2021 ke 2022 dia datang. 2021 sini. Konsep itu tidak pernah dihentikan, malah diteruskan. Zaman ini baru buat macam tu, terus konsep itu dihentikan, padahal konsep itu ada berbaki 2 hari lagi tau. Konsep itu ada berbaki 2 hari lagi. Penganjur boleh saman This 1975. Penganjur boleh saman. Penganjur kena pulangkan balik duit tersebut kepada penonton, dan penonton boleh saman untuk dapat balik ganti rugi. Boleh. Sebab apa? Itu adalah kesalahan penganjur, tapi dalam masa sama blame is on the band kerana telah melanggar syarat-syarat. Tuan-tuan nak bagi konsert ni, dekat Malaysia nak bagi konsert, air tak boleh bawa, alkohol tak boleh bawa, barang-barang keras seperti power bank pun tak boleh bawa. Kan? Yang boleh bawa telefon saja dalam konsert. Tak tahulah kalau konsert yang baru ini ada boleh bawa ke tidak lah, tapi konsert biasa memang tak boleh. So undang-undang di Malaysia nak buat konsert ni strict sebenarnya. Kan? Kalau negara luar siap mabuk ni, kat Malaysia tak ada. Kat luar lepas tu nak mabuk, itu terpulang pada dia lah. Tapi dalam konsert tu tidak dibenarkan membawa barang-barang tersebut, terlarang. So dibuat aksi tersebut, apa kena mengena dengan Fahmi Fadzil? Dia tak hantar notis saya dia nak buat aksi tersebut. Bukan dia hantar notis nak bagi tahu. So kita nak bawa hujahan kita bagaimana kerajaan ini menjaga integriti kedaulatan undang-undang. Bagaimana menteri-menteri kita menjaga integriti dan kedaulatan undang-undang, tuan-tuan. Dan peristiwa itu menjadi satu pengajaran kepada orang lain. Orang mempertikaikan undang-undang kita, kita nak bagi tahu. We want to send the message to the world that this is our country. This country belongs to us. We have a prerogative di atas negara ini. And this is our law, this is our land. And anyone who enters our country, they have to abide by our laws and they have to abide by our rules. Kita pergi ke negara dia, kita abide dengan dia punya rules, dengan dia punya regulations, dengan dia punya budaya. When they come to our country, then they have to respect us. And before 1957, yelah dia menjajah kita. Ada orang kata dia tak dijajah, lantak dia lah. Kan
dia boleh disrespect us. Itu sebelum itu. Bukanlah boleh, tapi yalah dia disrespect. Tak apa. But after our kemerdekaan, kan, Sarawak semalam 22 Julai, hari kemerdekaan Sarawak, selepas kemerdekaan Sarawak, lepas kemerdekaan Malaysia, kita bebas daripada penjajahan. We dictate our own terms, our own laws, our own rules, our own culture. Kita dictate segala-galanya. No one else can tell us how are we going to live our life. Tak ada siapa boleh bagi tahu kita macam mana kita nak jalani hidup dan budaya kita. The hell lah 1975 tu. Aku pun tak pernah dengar band tu sebenarnya, to be honest. Kan? Aku pun tak pernah dengar. Walaupun I'm really into alternative band, but 1975 I've never heard. Sorry lah. Mungkin I'm too old for this.